Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "An-nas niyamu fa idza matu intabahu." Kebanyakan manusia berada dalam keadaan tidur. Apabila Allah Subhanahu wa taala matikannya, barulah dia sedar daripada keenakan tidur tersebut. Jemaah yang saya kasihan, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang cukup baik pada malam ini kita masih lagi dipilih dan diberikan suatu kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita dapat berada dalam keadaan yang baik. Pernah disebut oleh itu seorang tabi'in yang bernama Abu Khufi yang disebut bahawasanya antara keadaan terbaik bagi seorang manusia adalah waktu mana kakinya telah dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dapat gerakkan untuk menuju satu tempat yang disebut sebagai jami' ataupun masjid. Kemudian dia dapat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini untuk mengisi kekosongan Al-Fadhil Ustaz Razali yang tak dapat hadir, ana akan sama-sama kita belajar suatu tajuk yang penting dalam hidup kita ini, untuk kita tahu sebelum kita ini mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahawasanya perjalanan kehidupan kita di dunia ini terlalu panjang. Sampaikan ataupun sehingga mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungkapkan dalam satu hadis, kata Rasulullah SAW, "Umri ummati baina 60 wa 70." Umur di antara umat aku ini, kata Rasulullah SAW, adalah sekitar bukan 60 hingga 70 tahun. Itulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ahli jemaah yang saya kasih sekalian, pernah satu ketika dahulu waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di kota Madinah, satu hari Rasulullah telah mendapatkan ataupun telah bersama-sama dengan Al-Bara' Abdul Aziz. Siapa Al-Bara' Abdul Aziz? Itu di kalangan lelaki yang cukup saleh. Waktu mana Al-Bara' Abdul Aziz ini bersama Rasulullah SAW, kemudian Al-Bara' ini telah dipimpin tangan oleh Rasulullah SAW, iaitu untuk pergi ke satu tempat yang disebut sebagai pemutus kenikmatan hidup di dunia ini. Waktu mana dibawa berjalan, kemudian Al-Bara' Abdul Aziz ini telah sampai kepada satu tempat. Kemudian Rasulullah sebut kepada Al-Bara' Abdul Aziz, itu Ibn Al-Aziz, Al-Bara'. Kemudian Rasulullah sebut, "Al-Bara', kamu tahu ke tak, ya aku bawa kepada kamu ni satu tempat yang disebut sebagai kubur." Kemudian katanya Al-Bara', ya Rasulullah, saya tahu kamu bawa saya ke kubur." Kemudian Al-Bara' tanya kepada Rasulullah, "Kenapa kamu bawa saya ke sini ya Rasulullah?" Jawabnya yang disebut sebagai Rasulullah SAW, "Saya bawa kamu ke sini tak lain tak bukan adalah demi untuk menyatakan kepada kamu di sinilah ia tempat yang disebut sebagai pemutus kenikmatan hidup manusia di dunia ini." Jemaah yang saya kasihan, malam ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimana siri-siri kehidupan kita di alam kubur, sama ada kubur kita ini yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kita tahu bahawasanya datuk nenek kita ataupun ahli keluarga kita ataupun jiran-jiran kita ini telah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kadalah para hadirin tanya kepada saya, "Ya datuk," kemudian datuk kepada datuk saya ini dah lama dah meninggal dunia. Yang paling terakhir sekali adalah moyang saya. Moyang saya meninggal bila tahun yang sudah berusia 116 tahun. 116 tahun pada tahun yang sudah kira-kiranya di kalangan orang yang nombor 2 tertua di Asia Tenggara. Cuma apa yang saya nak sebut adalah waktu mana di kalangan manusia ini berlaku perpindahan di antara
alam dunia sampai kepada alam kubur. Satu benda yang akan dihadapi, yang kita sentiasa ungkap, yang kita sentiasa sebut kepada jenazah-jenazah, ataupun waktu mana para hadirin waktu mana para hadirin mengadakan tahlil dan sebagainya. Sebagai contoh yang mudah kita sebut di antaranya, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburan-kuburan itu ya Allah bagaikan taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita, dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, Rasulullah cerita kubur di kalangan manusia ini ada dua. Sama ada yang disebut sebagai sa'idun atau syaqiyun, sama ada iaitu yang disebut sebagai kebahagiaan ataupun yang disebut sebagai kesengsaraan. Keluasan kubur mukmin. Pernah satu ketika dahulu Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya kubur itu merupakan tempat tinggal pertama di akhirat Allah. Jika seseorang selamat daripadanya, proses selanjutnya akan lebih mudah. Akan tetapi jika tidak selamat, proses sesudahnya akan lebih susah ataupun lebih payah. Ya, lepas pada jasad dan ruh kita ini dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini para hadirin, ahli jemaah dapat bergerak, dapat makan, kemudian dapat minum dan sebagainya. Kenapa? Jawabnya adalah kerana antara asbab ataupun sebab yang utama adalah jasad dan ruh kita ini masih lagi bercantut. Ya, bila kita makan, kemudian mengenyangkan jasad kita ini, kemudian ruh kita ini masih lagi dalam keadaan ada pada tubuh badan kita. Cuba 1 minit ataupun 2 minit tak payah, 30 saat kalau Allah cabut yang disebut sebagai ruh kita, tak akan bergerak kita. Ya, waktu mana kita sedang bawa kenderaan, akan terhenti kenderaan. Itu antara contoh yang mudah saya nak buat. Baik, Rasulullah SAW cerita antara permulaan kepada kehidupan di kalangan mukmin adalah waktu mana kamu ni mula-mula sampai di negeri akhirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana negeri akhirat Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah waktu mana kita ini mula untuk diletakkan di alam kubur, iaitu kita duduk di alam yang ketiga yang disebut oleh alim ulama. Alim ulama bahagikan kehidupan manusia ini kepada beberapa siri yang cukup besar. Yang pertama sekali adalah yang disebut sebagai alam rahim. Ya, semua ahli jemaah sudah diami ataupun sudah duduki alam rahim. Kita duduk berapa lama? Lebih kurang 9 bulan lebih kita duduk di alam rahim, alam perut ibu. Ya, kemudian kita kembali kepada alam fana. Alam fana ataupun alam yang kedua yang disebut sebagai alam dunia. Kita duduk alam dunia, ya, ada ayah-ayah ataupun ibu-ibu yang duduk di hadapan anak ni, ada yang dah 50-an, 60-an. Ya, hanya boleh jadi termasuklah saya juga adalah sedang menunggu untuk dipanggil balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lepas pada kita duduk lama, ya, antaranya mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan waktu kita di dunia ini. Ada yang 20 tahun mati menghadap Allah, ada yang 40 tahun, 60 tahun dan sebagainya. Baik, setelah mana kita berhadapan ataupun kita melalui proses kehidupan di alam kedua, kita akan pergi kepada alam yang ketiga. Alam yang ketiga adalah dua sahaja dalam siri-siri alam yang akan kita tempuhi. Dia cuba menemukan dalam siri-siri kehidupan kita. Kita menemukan syai'na yang diajar oleh Al-Imam Sayyidi rahimahullah. Imam Sayyidi sebut apa dia, waktu mana kamu duduk di dunia ini, cuba kamu fakir, iaitu cuba kamu fikirkan bagaimana persiapan kamu, kaifal isti'dad fil qubur, iaitu bagaimana persiapan kamu itu di alam kubur. Tak lain tak bukan, waktu mana kita nak ke alam kubur, mesti kita tahu apakah ciri-ciri manusia yang akan mendapat nikmat kubur dan apakah ciri-ciri manusia yang akan mendapat azab kubur itu sendiri. Rasulullah SAW cerita apa dia, Rasulullah sebut melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah cerita apa dia, iaitu tempat tinggal yang pertama bagi di kalangan mukmin. Kalau kamu itu selamat di alam kubur, kamu akan selamatlah di alam yang keempat yang disebut oleh alim ulama berdasarkan kepada ayat Al-Quran ataupun berdasarkan kepada
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah alam mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Alam mahsyar Allah Subhanahu wa taala ini berlaku adalah setelah mana iaitu dunia ini telah menjadi bagaikan debu-debu yang berterbangan, kemudian ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Kemudian manusia ini mula untuk bangkit daripada alam kubur, berada di alam keempat yang disebut sebagai alam mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Waktu mana berada di alam mahsyar Allah Subhanahu wa taala, semua manusia ini bangkit. Dia berdiri dalam keadaan tiada pakaian sehelai pun pada tubuh badan, sama ada lelaki ataupun perempuan. Pada waktu itu dipanggil ataupun disebut ataupun dinamakan sebagai alam yang keempat. Kemudian kita akan kembali kepada alam yang terakhir. Alam yang terakhir yang disebut sebagai alam syurga ataupun alam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Baik. Apa yang saya nak sebut adalah mengenai sebahagian ataupun kalau kita nak letak peratus ni, kan tak sampai pun cerita yang boleh saya kongsi dengan ahli jemaah dan termasuk nasihat kepada diri saya ini, tak sampai pun kepada 5%. Ciri-ciri kehidupan yang akan berlaku di alam kubur. Sekarang ini kita duduk di alam fana ataupun alam dunia, tak berlaku lagi. Tetapi satu masa nanti apabila kita masuki alam kubur, ciri-ciri apa yang akan kita lalui ini akan berlaku. Ya, sebagaimana para hadirin saat ini duduk dalam masjid. Kemudian kalau kita buat contoh yang mudah, ya, kalau saya sebut kat luar sana ni hujan turun, kemudian saya sebut kalau para hadirin tak ada payung akan basah. Para hadirin menggambarkan macam manalah payung boleh jadi, kemudian macam manalah basah di tubuh badan kita. Apa yang saya nak sebut ataupun saya nak cuba kongsikan kepada para hadirin ahli jemaah sekalian adalah apa yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalangan sahabat 1400 tahun yang lalu. Cerita ini dah lama dah Rasulullah cuba untuk ataupun dah ungkapkan kepada di kalangan sahabat-sahabat mengenai suatu inzar, suatu tabsyir, suatu ingatan dan suatu perkhabaran yang gembira kepada di kalangan mukmin yang saleh, iaitu di atas tajuk iaitu bagaimana kesempitan kubur di kalangan orang yang mengkhianati ataupun orang yang lawan Allah di dunia, dan bagaimana keluasan kubur di kalangan mukmin yang saleh waktu mana dia duduk di alam dunia, keluasan kubur yang akan dapat padanya waktu mana dia mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Rasulullah sebut dalam satu hadis, aku tidak pernah melihat pemandangan melainkan kubur itu menjadi bubur. Kita mulakan apa dia, Rasulullah cerita, di antara Rasulullah sebut, saya pernah tengok waktu mana di Isra' Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu bahawasanya peristiwa Isra' wal Mi'raj ini adalah suatu peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala nak gambarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana ciri-ciri kehidupan manusia bermula daripada alam kubur, ya, lepas pada kematian, kemudian alam mahsyar Allah, kemudian lagi alam menunggu saat mana dipanggil balik untuk menerima buku amalan dan sebagainya, sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu mana di Isra' Mi'rajkan, iaitu di kalangan manusia yang duduk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala ataupun manusia yang berada di syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara golongan yang akan mendapat yang disebut sebagai kenikmatan waktu mana berada di alam kubur, antara golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika mana duduk di dunia, dia banyak dalam kehidupannya menjaga yang disebut sebagai ibu ayahnya waktu mana duduk di dunia. Golongan yang pertama kata Rasulullah SAW, dia antaranya adalah pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW, iaitu kepada seorang sahabat Rasulullah, antara perkara yang cukup penting untuk menjadi keluasan kubur sampai peringkat kubur kamu ini diluaskan dengan 70 depa, kemudian kubur kamu ini ada cahaya-cahaya yang berwarna hijau. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana untuk mendapatkannya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ia tidak lain tidak bukan di antaranya adalah yang pertama sekali,
iaitu di kalangan kamu ini, waktu mana kamu hidup, mesti kamu menjaga yang disebut sebagai hati ibu dan ayah kamu. Ya, boleh jadi para hadirin dah buat. Kalaulah para hadirin ataupun ayah-ayah ibu yang berada di hadapan saya ini dah meninggal dah ayah ataupun ibu dan sebagainya, apa yang pasti akan terkena kepada hubungan di antara ahli jemaah dengan anak-anak. Saya tanya soalan yang mudah. Kalaulah ahli jemaah waktu mana duduk di dunia, waktu mana duduk di dunia ini ahli jemaah nak ke tak? Ya, bila kita hidup dalam keadaan boleh makan, boleh minum, boleh pakai pakaian yang cukup baik, boleh duduk dan sebagainya, tiba-tiba anak-anak kita ini tak boleh makan, bahkan dalam keadaan sakit. Anak kita ini hasil daripada perkongsian kehidupan kita dengan isteri. Tiba-tiba dalam keadaan di dunia ini kita tengok mereka dalam keadaan sengsara, sakit, bahkan hidup dalam keadaan serba kekurangan dan sebagainya. Apakah mampu kita tengok dalam keadaan kita tak buat apa-apa? Tidak sama sekali. Ya, kebanyakannya kalangan ayah ibu akan membantu. Itu baru bantuan di dunia. Kalaulah bantuan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana ya kalangan kita ini kadang-kadang tidak mengambil indah. Bila si ayah ataupun si ibu yang bergelar sebagai seorang ayah dan ibu, sebagai contoh yang mudah, dia dah soleh dah datang rumah Allah, dah hidup dengan jemaah dan sebagainya. Tiba-tiba anak-anak yang berada di bawah jagaannya, waktu mana si ayah ibu ni sedang meninggal usia, mencapai usia 60-an ataupun lebih, tiba-tiba si anak ini mendarhakai si ibu ataupun si ayah, yang menyebabkan si ayah dan si ibu ini iaitu terasa hati. Bacalah dalam satu hadis Rasulullah SAW. Rasulullah sebut itu waktu mana Rasulullah nak naik tangga, ya, beberapa anak tangga waktu mana ingin menyampaikan khutbah, datang malaikat Jibril AS. Ya, datang malaikat Jibril AS. Kemudian malaikat Jibril AS ni apa dia doakan, apa dia antaranya, apa dia, celakalah orang yang diberi kesempatan untuk hidup dengan ayah dan si ibu waktu mana di dunia, kemudian dia tidak mengambil peluang ataupun kesempatan untuk berbakti kepadanya. Bahkan bukan setakat tak ambil peluang untuk buat baik kepada ayah dan ibu, dalam masa yang sama dia telah menderhakai ibu dan ayah. Katanya Rasulullah SAW, Rasulullah sebut amin. Lepas pada turun menyampaikan khutbah, sahabat-sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah kamu sebut amin waktu mana kamu nak melangkahi naik mimbar? Kemudian Rasulullah sebut, waktu mana saya nak naik mimbar, malaikat Jibril doakan, celakalah orang yang apa dia diberikan kesempatan untuk hidup dengan ayah dan ibu, tiba-tiba dia tidak mengambil peluang, bahkan mengkhianati ibu dan ayah. Rasulullah sebut apa dia amin, iaitu saya menaminkan doa tersebut. Ini nak khabarkan apa dia, sesoleh manusia pun ataupun sebaik mana manusia hidup di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah dalam hidupnya, siri-siri kehidupannya, dia buat suatu benda yang cukup-cukup dilarang oleh agama, bahkan dilarang oleh Rasulullah SAW, iaitu mengkhianati ataupun melukai hati kedua orang tua, yang akan menyebabkan dia akan mendapat kesempitan waktu mana berada di alam kubur nanti. Ia benar satu ketika dahulu, waktu mana Rasulullah SAW ya, bersama dengan sahabat, kemudian sahabat kemudian datang jumpa Rasulullah SAW, bagi tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, kami nak bagi tahu kepada kamu ada seorang pemuda yang sedang nazar ataupun sedang berhadapan dengan sakaratul maut. Apa makna sakaratul maut? Katanya iaitu Al-Imam Syaukani rahimahullah. Imam Syaukani sebut antara orang yang sedang berada dalam keadaan sakaratul maut, iaitu ada beberapa tanda. Yang pertama sekali adalah manusia yang berada dalam keadaan sakaratul maut itu, ia akan berada dalam keadaan tubuh badannya, bermula daripada otot-otot yang berada, yang disebut sebagai kaki, tangan, kemudian pinggang dan sebagainya. Dia tidak boleh gerakkan dalam keadaan, tidak boleh gerakkan dengan sendiri. Sebagai contoh yang mudah, ya, waktu mana kita tengok orang yang sedang berhadapan dengan sakaratul maut, waktu mana kita tengok orang sedang berhadapan dengan sakaratul maut, kita tengok apa dia, tangan dah tak boleh nak angkat dah, kemudian kaki dah tak boleh nak angkat dah, apatah lagi nak berjalan.
Apa dia lagi kita tengok, nak bangun sendiri pun tak boleh dah. Kalau lah bukan di kalangan keluarga ataupun jiran-jiran tolong angkat. Itu antara tanda sakaratul maut. Katanya Imam Syaukani rahimahullah. Yang kedua apa dia? Mulut dah tak boleh nak gerakkan. Mulut ni tak boleh dah nak sebut, nak makan ataupun nak minum ataupun nak bercakap apa-apa, nak sebut makanan, nak makan apa dia, nak makan kami bakar lagi lah tak boleh. Senang cerita, waktu itu kalaulah berada dalam dua keadaan tersebut, tandanya orang sedang berada dalam keadaan sakaratul maut. Satu hari, ya, sahabat telah bersama Rasulullah SAW mengunjungi seorang pemuda yang cukup saleh. Ya, waktu mana dia berada dalam keadaan sakaratul maut, kemudian Rasulullah ajar, pernah disebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu bantulah di kalangan orang yang sedang berhadapan dengan sakaratul maut dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian di sahabat-sahabat yang lain bantu dalam keadaan apa dia, antara adab-adab kita apabila kita menziarahi orang yang sakit, apatah lagi orang yang sedang berhadapan dengan sakaratul maut, adalah kita mengajar kepada mereka dekat-dekat dengan telinga mereka ini, kita sebut la ilaha illallah, kita sebut. Ini diajar oleh agama, disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian waktu mana sahabat-sahabat ini ajar, pemuda itu enggan menyebut. Kemudian ya, sahabat lain ini khabarkan kepada Rasulullah SAW. Waktu mana khabarkan kepada Rasulullah SAW, ya, Rasulullah panggil yang disebut sebagai sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah duduk dekat dengan pemuda tadi. Waktu mana duduk dekat dengan pemuda tadi, Rasulullah ajarkan yang disebut sebagai pemuda tadi yang cukup soleh. Mana tanda kesalahan pemuda tadi, menjadi sahabat-sahabat yang lain ini menjadi saksi bahawasanya pemuda yang mu'allaqun bil masajid, hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Bacalah dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah cerita pada dia, di antara 7 golongan manusia yang akan berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya adalah di kalangan pemuda yang mu'allaqun bil masajid, hatinya yang terikat dengan masjid. Kemudian sahabat lain yang bersaksi bahawasanya, ya Rasulullah, pemuda ini pemuda yang saleh. Kenapa suka dalam hidupnya untuk mengungkapkan kalimah la ilaha illallah ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sebut, ini tak lain tak bukan kerana apa dia, hati ibunya telah terguris yang menyebabkan ibunya tidak meradai kehidupannya di dunia. Panggil ibunya. Kemudian sahabat yang lain pergi cari ibunya, kemudian datang si ibu tadi. Rasulullah tanyakan soalan, wahai ibu, kamu tengok ke tak si anak kamu ni, pemuda ni sedang berhadapan dengan sakaratul maut? Katanya ibu tadi, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bagi tahu kepada sahabat-sahabat yang lain apa dia, iaitu apa dia, kumpulkan kayu api. Kemudian waktu mana kumpulkan kayu api, hidupkan api, kemudian kita akan bakar pemuda tadi ataupun pemuda ini hidup-hidup. Kita akan bakar dalam keadaan hidup-hidup. Sekiranya si ibu tadi ataupun si ibu yang berada dekat dengan pemuda ini tidak mengampuni ataupun tidak meradai apa yang pemuda tadi buat kepada ibu tadi. Waktu mana mendengar yang disebut sebagai Rasulullah suruh sahabat-sahabat ini cari yang disebut kayu api, waktu itu ibu tadi sebut, ya Rasulullah, ya aku mengampuni ataupun aku meradai pemuda ini ataupun anak aku ini, ya Rasulullah. Kemudian ibu tadi mula dia memegang tangan pemuda tadi ataupun pemuda ini, yang menyebabkan Rasulullah sebut pada pemuda ini apa dia, kul la ilaha illallah, katakanlah ataupun ucapkanlah la ilaha illallah. Kemudian pemuda tadi dalam keadaan lemah lembut mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu mati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nak bagi tahu apa dia, iaitu yang pertama sekali dalam siri-siri kehidupan kita, bagaimana orang yang akan mendapat iaitu keluasan ataupun yang disebut sebagai kenikmatan di alam kubur adalah yang pertama sekali adalah golongan yang menjaga hati kedua orang tuanya. Boleh jadi ahli jemaah yang saya nak ulang sekali, ahli jemaah yang tak ada dah ayah dan ibu, ya, kita apa dia lagi, kita ada anak-anak kita. Jangan ada di kalangan kita ini kadang-kadang di akhir zaman ini adalah
mudah sangat untuk melepaskan kata-kata yang tidak sepatutnya. Anda pernah berjumpa dengan seorang anak, seorang anak yang mana Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dalam siri-siri kehidupannya mempunyai seorang ayah dan ibunya yang sangat sibuk dengan perniagaan. Waktu mana ayah dan ibunya sangat sibuk dengan perniagaan, anak yang baru pulang daripada pengajian daripada luar negara, kemudian anak ni tidak boleh ikut haluan ataupun apa yang diperintahkan oleh ayah dan ibunya supaya mencukuri bidang perniagaan, yang menyebabkan ayah dan ibunya secara tunai ataupun secara langsung tanpa ayat terkata ibu ayah sebut padanya aku tidak reda kehidupan kamu di dunia. Itu baru apabila ibu dan ayah sebut kalimah tersebut, menyebabkan anak ni kan hilang arah tujuan hidup. Ia menyebabkan dia rasa kekosongan dalam hidupnya. Dia rasa hilang arah. Kemudian dia tanya soalan ini pada anak. Dan sebut padanya, kalau boleh dengarlah, taatilah kedua ibu bapa selagi mana tidak melanggari ataupun menyalahi syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kenapa Rasulullah SAW sebut perkara begini, itu dah lama dah, 1400 tahun yang lampau. Jawabnya adalah di akhir zaman ini kita akan jumpai, kita akan tengok. Boleh jadi para hadirin tak jumpa di sekitar ini. Anda pernah jumpa waktu mana anda menziarahi pondok-pondok di Kelantan. Ada satu ibu yang mempunyai, ada seorang ibu ini mempunyai berapa orang, 11 orang anak. 11 orang anak ni waktu mana anda menghantar ada seorang ibu dalam kampung anak ini, dah tua dah, bila kematian suami, kemudian dia tidak ada anak-anak. Dia minta bantuan dengan penduduk kampung ini supaya menghantarnya ke pondok, kemudian dia nak habiskan masa di pondok belajar agama dan sebagainya tersebut. Bila nak sampai di pondok, dia sampai bagi bantuan kepada di kalangan orang miskin dan sebagainya. Kemudian di kalangan ibu-ibu ni bagi tahu, cuba ziarahi ada satu pondok orang tua ni. Di Kelantan ni banyak dah pondok-pondok. Nak tak nak sebut lah pondok mana. Cuma waktu mana dia bagi tahu, cuba dia menziarahi satu pondok ni, dan tanya khabar apa yang sedang berlaku dalam siri kehidupannya. Bila dia menziarahi pondok, kemudian lepas pada waktu duha ini, biasalah orang Kelantan ataupun di kalangan ibu-ibu ni, dia akan duduk bila lepas pada solat duha ataupun lepas pada pengajian di masjid dan sebagainya, dia duduk di hadapan pondok. Kemudian ada yang baca Quran, ada yang pegang tasbih dan sebagainya. Si ibu tadi yang berusia hampir, dia memasuki 78 tahun, dah usia dah lanjut dah. Dia pegang tiap-tiap hari ni, dia pegang satu keping gambar. Pegang satu keping gambar ni, waktu mana nak sampai saja, dituruh apa disimpan gambar dekat belakang. Sebelum sampai ke pondok tersebut, anda difahamkan oleh di kalangan jiran-jirannya, disebut selalu sahaja pagi-pagi ditengok gambar. Bila anda sampai, anda bawa makanan, kemudian anda mula tanya. Anda panggil dengan panggilan nenda, anda panggil Nek, gambar siapa yang nenek pegang? Kemudian disebut tak ada apa-apa pun. Waktu mana nak tanya ada berapa orang anak, bersembang dalam keadaan panjang, tiba-tiba disebut pada anak, disebut, saya minta tolong kepada kamu, boleh ke tak? Anak kata, apa yang boleh saya bantu, insya-Allah saya bantu. Disebut. Kemudian dia mula keluarkan gambar yang dia cuba untuk simpan dekat belakangnya. Dia keluarkan gambar, dia sedang ambil gambar dengan anak-anaknya lebih kurang pada 10 tahun yang sudah. Bila dia ambil gambar ni kan dengan anak-anaknya, kemudian dia tunjuk ni anak yang pertama, yang kedua, sampailah anak yang ke-11. Anak tanya, apa yang boleh anda bantu? Dia sebut. Kemudian dia bawa keluar satu kertas lagi. Di kertas itu tertulis nombor telefon anak-anak. Dia kata, tolong telefon pada anak-anak ni, bagi tahu saya sedang berada di pondok, saya rindu sangat pada dia orang. Saya rindu sangat pada dia orang. Anda bagi tahu, tak apalah, insya-Allah anak akan cuba telefon. Anak kata, berapa lama dah nenek tak jumpa anak-anak ni? Dia sebut, lama tak lama, lebih kurang 5 tahun dah. Dia sebut 5 tahun dah tak jumpa. Anak kata, kenapa 5 tahun tak jumpa? Dia sebut, berapa tahun yang sudah, waktu mana Allah SWT uji dalam keadaan bila sakit, kemudian
Ya, anak-anak ni yang duduk di Kuala Lumpur, di Selangor dan sebagainya, bahkan yang duduk di luar negara dan sebagainya, pulang menjaganya. Lepas pada sihat, anak-anak ni, di kalangan anak-anak ni, sebelah orang ni telah mengambil keputusan untuk menghantarnya ke pondok. Kerana ada di kalangan mereka ni tak nak jaga dan sebagainya, hanya bagi duit dan sebagainya. Ya, kemudian hantarnya ke pondok. Kemudian waktu mana dia hantar, lebihkan pada tahun 2010. Hantar ke pondok ni, waktu mana hantar, anak-anak bagi duit yang banyak lah. Kemudian lepas pada setahun, tak ada pun seorang pun yang tengok. Musim perayaan, kebanyakan ibu-ibu ni dia pulang ke kampung dan sebagainya. Tiba-tiba dia tak pulang ke kampung. Kemudian setahun ke setahun, bila di kalangan orang ramai mula menghubungi, kemudian anak mengambil keputusan. Bila balik di rumah, anak cuba telefon, nak sebut nama sekian-sekian, kata ibu sekian-sekian. Bila nak telefon 3-4 anaknya yang memang dia kata ini nama telefon, anaknya menjawab apa dia, saya tak ada ibu yang bernama sekian-sekian. Akhir zaman al-jemaah yang saya sekalian adalah, apa yang sedang berlaku adalah anak-anak kadang-kadang waktu mana apabila dah ada hubbud dunia, cinta kepada dunia, dia sanggup tinggalkan ibu ayahnya di pondok-pondok, di rumah orang tua dan sebagainya, hilang apa dia yang disebut sebagai keberkatan hidup ataupun hilang anak kunci untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah disebut oleh Rasulullah SAW, antara apa dia faktor pertama yang akan mendapat, iaitu kesempitan waktu mana berada di alam kubur, adalah di kalangan orang-orang yang tidak menjaga hati orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, katanya Rasulullah SAW lagi, di kalangan orang yang akan dihimpitkan dengan azab kubur adalah di kalangan orang yang tidak membersihkan yang disebut sebagai air kencing waktu mana dia menunaikan ataupun mengqadharkan hajat. Ya, pernah Abu Ya'la di antara sahabat Rasulullah SAW, waktu mana melalui satu kubur, apabila dia melalui satu kubur ini, Rasulullah berhenti sekejap. Waktu mana Rasulullah berhenti sekejap, Rasulullah tadah tangan, kemudian angkat tangan. Rasulullah beritahu, wahai Abu Ya'la, kamu tahu kata apa yang sedang berlaku di bawah ini? Kemudian Abu Ya'la beritahu, ya la adri ya Rasulullah, saya tak tahu ya Rasulullah. Dia sebut, Rasulullah SAW sebut apa dia? Banyakkanlah meminta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimah, ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr la ilaha illa ant. Ya Allah, jadilah ya Allah daripada siksaan kubur ini terkena pada saya. Kemudian Abu Ya'la tanya kepada Rasulullah, kenapa dan mengapa ya Rasulullah terkena azab kubur itu kepada hamba Allah yang kamu tunjukkan pada aku ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, tak lain tak bukan, dia sedang diazab dengan dosa kecil yang dilakukan, iaitu dia tidak membersihkan air kencing waktu mana dia duduk di dunia. Apa yang kalau boleh anak-anak sebut ataupun panjangkan sedikit. Ada kita membuat air kecil ni, hadirin boleh jadi dah tahu dah. Antara yang diajar oleh agama adalah istibrar, ataupun kita dalam kalimah yang mudah kita dahan 3 kali. Itu yang pertama. Yang kedua lagi, jaga adab kita masuk tandas. Perkara yang mudah tetapi jangan sangat dilakukan. Antaranya adalah dia masuk dengan kaki kiri, kemudian dia keluar dengan kaki kanan. Kemudian baca doa waktu mana masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar ghufranak. Itu yang kedua. Yang ketiga, perhatian sekalian, adalah pernah satu ketika dahulu seorang alim ulama yang cukup alim di bumi Mesir, iaitu Syekh Sya'rawi rahimahullah. Syekh Sya'rawi rahimahullah pernah sebut, antara perkara yang saya suka ini adalah waktu mana dekat-dekat dengan kematiannya. Bagaimana kematian Syekh Sya'rawi rahimahullah, bagaimana Allah indahkan kematiannya waktu mana dia meninggal. Orang yang solat jenazahnya lebihkan 1 hingga 1.5 juta orang solat jenazah. Memang cukup ramai dah. Apa yang menjadi kemuliaannya waktu mana dia hidup, disebut oleh di kalangan alim ulama di Mesir adalah waktu mana Syekh Sya'rawi ini dekat-dekat nak meninggal dunia, antara perkara yang dia suka untuk membuat sifat mazmumah dalam diri setiap manusia mesti ada. Katanya Syekh Sya'rawi rahimahullah,
yang disebut dalam kitab ini, yang disebut sebagai Wasaya Sya'rawi rahimahullah, nasihat-nasihat Syekh Sya'rawi, antara yang disebut, saya suka waktu mana saya qada hajat, kemudian menjaga tata tertib waktu mana qada hajat, kemudian yang paling penting adalah saya bersihkan tandas. Antara perkara yang para hadirin, apa dia yang dibuat oleh Syekh Sya'rawi waktu mana melalui jalan, waktu mana pulang daripada mengajar kuliah agama dan sebagainya. Apa yang dibuat oleh Syekh Sya'rawi rahimahullah adalah waktu mana dia tengok saja masjid, kadang-kadang apabila ada luang waktu dan sebagainya, apabila waktu dengan solat fardu ni jauh, dia akan suruh drivernya berhenti, kemudian dia akan bagi tahu kepada driver duduk diam-diam dalam kereta. Waktu mana duduk diam-diam dalam kereta, dia pergi ke masjid, antara benda yang pertama dia akan buat apa dia? Sebelum dia solat sunat tahiyatul masjid, dia akan bersihkan yang disebut tandas-tandas. Dia bersihkan tandas-tandas. Kemudian apa yang pernah ditanya oleh waktu mana dekat nak meninggal dunia, pernah orang tanya, alim ulama tanya pada dia, kenapa kamu buat sebegini rupa? Saya nak apa dia? Nak hilangkan lagi yang disebut sifat mazmumah. Kerana kalau kita baca dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW cerita antara sifat mazmumah yang akan menyebabkan kamu ini terkena azab kubur. Yang kedua, kita bercakap mengenai iaitu bagaimana berlakunya kesempitan pada kubur di kalangan orang Islam ataupun orang Muslim ataupun orang mukmin adalah terkena azab ataupun himpitan kubur disebabkan oleh tidak menjaga yang disebut sebagai air kencing waktu mana mengqadakan hajat. Masih ada lagi lisan dan sebagainya. Itu yang kedua. Baik. Yang ketiga, Rasulullah SAW cerita lagi. Yang tiga, yang menyebabkan di kalangan anak Adam AS ini terkenanya azab kubur ataupun himpitan menjadikan kuburnya menyebabkan sempit adalah disebabkan dalam hidupnya banyak melakukan yang disebut sebagai fitnah ataupun mengadu domba dalam hidup. Siri-siri kehidupan di kalangan kita ini, waktu mana kita berada di akhir zaman. Kalaulah di zaman Rasulullah SAW, di kalangan manusia ini melakukan fitnah, khianat dan sebagainya adalah menggunakan mulut dan sebagainya. Kalau di zaman kita, ada jemaah yang sekalian, adalah antara fitnah yang terbesar yang sedang dilakukan bukan setakat melalui mulut, tetapi fitnah melalui sebaran SMS, apa dia lagi, Facebook dan sebagainya. Bahkan fitnah ini akan membunuh yang disebut sebagai karakter seorang manusia. Itu antara perkara yang ketiga yang disebut oleh Rasulullah SAW. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di dalam Al-Quran Al-Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Iaitu fitnah ini lebih teruk, kesatnya daripada membunuh. Bukan nak kata apa dia membunuh ini boleh tak? Sama sekali tidak. Cuma kalau membunuh, matilah. Kalau seorang manusia ini terkena fitnah, kalau dia sebagai seorang yang sebagai contoh tidak berzina, tiba-tiba difitnah berzina, hilang yang disebut sebagai adanya yang disebut sebagai manusia ini, dah hilang siqah kepadanya ataupun hilang kepercayaan kepadanya. Kesan apa dia fitnah ini terlalu berat sampai menyebabkan dia daripada seorang yang ada jawatan hilang jawatan, seorang yang ada kerja hilang kerja dan sebagainya. Ini kesan fitnah. Baik. Yang keempat lagi yang disebut oleh Rasulullah SAW, disebabkan berlakunya kesempitan kubur kepada di kalangan anak Adam AS, tak lain tak bukan adalah waktu mana duduk di dunia ia bersifat dengan sifat bakhil dalam hidup. Sehingga mana disebut dalam satu hadis Rasulullah SAW cerita apa dia? Bakhilun ba'idun min Allah. Orang bakhil ni apa dia? Iaitu dia akan jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa dia lagi? Iaitu wa ba'idun minal jannah. Bukan setakat dia jauh dengan apa dia, dengan di kalangan dengan yang disebut sebagai Allah. Kemudian yang kedua, dia akan jauh dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat dia jauh dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, wa ba'idun minan nas. Dia akan jauh dengan manusia. Waktu mana dijauhkan manusia juga, yang paling ditakuti, ia pernah disebut oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah
iaitu qaribun minan nar, akan dekat dengan iaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Sebab itulah pada permulaan tadi anda dah sebut apa dia, Rasulullah cerita sesiapa yang selamat di alam kubur, dia akan selamat juga di alam mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang dia disusahkan di alam kubur, boleh jadi ada dua keadaan. Alim ulama cerita. Yang pertama sekali, kalau dah dia mendapat azab di alam kubur, mudah-mudahan dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar, dia dalam keadaan menerima buka amalan sebelah kanan. Ataupun kalau dah di alam kubur dia tidak selamat, di mahsyar Allah lagilah tidak selamat. Waktu mana di mahsyar Allah tidak selamat, dia akan mula untuk diumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang keempat mengenai kesempatan ataupun kesempitan yang akan terkena kepada manusia waktu mana hidup di dunia melakukan amalan-amalan yang anda dah ceritakan. Yang kelima, al-jemaah yang saya kasihkan adalah, katanya Rasulullah SAW adalah orang yang akan disempitkan kuburnya adalah tak lain tak bukan waktu mana dia hidup di dunia, dia tidak menjaga salat 5 waktu sehari semalam. Ini apa dia yang memang confirm, orang yang tak jaga salat apa dia 5 kali sehari semalam waktu mana dia hidup di dunia. Sampai peringkat Rasulullah SAW cerita dalam satu hadis lain, Rasulullah cerita di kalangan anak Adam AS meninggalkan 1 rakaat sahaja dalam hidupnya salat. Salat fardu dia tinggalkan 1 rakaat. Habis tu kalau kita buat kira yang mudah, paling kurang manusia akan tinggalkan 2 rakaat ataupun yang disebut sebagai salat subuh. Anda buat contoh yang mudah. Ya, 1 rakaat Rasulullah cerita 80,000 tahun dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah 17 rakaat sehari ditinggal, artinya apa dia? 1.36 juta tahun. Sebab itulah perintah salat ni apa dia tidak akan lepas lagi mana tak qada balik dalam hidup. Beberapa benda yang anda sebut iaitu kesempitan, iaitu yang disebut sebagai kubur, penyebabnya 5 perkara yang anda sebut secara ringkas, iaitu mudah-mudahan memberi manfaat yang cukup besar kepada diri anda dan semua ahli jemaah sekalian. Anda rasa berhenti di setakat ini dahulu, kita akan sambung balik kalau ada jemputan lagi, iaitu mengenai kenikmatan kubur, bagaimana golongan yang akan mendapat kenikmatan kubur, insya-Allah pada siri kuliah yang akan datang. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon seribu kemaafan kerana suara yang tidak berpada, kerana baru sembuh daripada demam, batuk dan sebagainya. Mudah-mudahan ya ahli jemaah sentiasa dirahmati dan diberikan keizinan, kelembutan tubuh badan untuk sentiasa Allah Subhanahu wa taala gerakkan duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala secara istiqamah sampailah mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hasin akhlaqana wa yassir lana umurana. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل وافتح علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.